A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli ma'lumin lak salatan nas'aluka biha sihhatan bitaqwa wa tula umrin bihusnil amal. ورزقا واسعا مباركا فيه ولا تعذبنا عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti minggu lepas kita baca fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Maka pada minggu lepas kita berhenti tentang Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang balasan kepada orang-orang yang kafir, yang engkar dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibakar di dalam api neraka, yang mana bahan bakarnya daripada penghuni-penghuni neraka dan juga daripada batu. Setengah ulama menyatakan batu daripada kibrit, kata macam belerang, arang batu yang disediakan oleh orang kafir. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Maka pada malam ini Allah nak menceritakan dalam ayat ini berkaitan dengan balasan kepada orang-orang yang beriman, yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa basyiril ladina amanu wa 'amilus solihat, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberi satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan ataupun isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lama. Maka dalam ini, kalau kita tengok satu-satu perkataan wabashir ataupun bisyarah, wabashir, berikan berita gembira. Bisyarah ni adalah berita gembira, sebab akhir zaman, selepas Nabi yang terakhir, tak ada dah mukjizat. Yang ada adalah karamat daripada para awliya ilahi salihin. Kemudian kepada orang-orang mukmin kadang-kadang diberi berita gembira. Sama ada melalui mimpi dan sebagainya. Tapi mimpi bukanlah menjadi hujah. Itu kena ingat. Mimpi hanya sebagai berita gembira, khabar untuk orang tersebut saja, dan bukan untuk diheboh-heboh kepada orang lain. Dan juga apabila kita mimpi,
kita tak boleh, kata ulama, tidak dibolehkan untuk cerita kepada sebarangan orang. Hanya kepada orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang terdekat, serta kepada para ulama saja yang kita percayai. Supaya benda tu tidak menimbulkan fitnah, ataupun orang ni macam-macam mulut, dia tafsir macam-macam, dan sebagainya. Jadi kalau kita mimpi, itu untuk kita, dan kita hanya cerita kepada orang-orang yang terdekat. Dan kita tak boleh cerita sebarangan, kerana ia boleh mendatangkan fitnah, terutama zaman lah ni kan. Silap cakap, habis. Walaupun benda tu adalah benda yang betul. Antara bisyarah kepada orang-orang yang soleh ini adalah beruntung kalau dia dapat mimpi berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab yang dinamakan Mu'jam, himpunan kisah-kisah orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu diletakkan lebih 300 kisah. Kisah tentang orang yang dapat mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita dapat tu, itu adalah untuk kita. Jangan kita kongsi dengan sebarangan orang. Baik, wa basyir, itu basyir, berita gembira. Alladzina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, ini orang-orang yang beriman. Anna lahum, bagi mereka itu apa dia? Jannatin tajri, jannah lah. Syurga. Yang mana syurga tajri ini berjalan min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Anhar ni jamak. Jadi satu dia adalah nahrun. Yang mengalir itu nahrun lah. Kalau kita pergi selepas bawah terowong tu, nahrun. Kullama ruziqu minha min tamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Kemudian yang kedua, mereka diberi makanan. Yang berbagai-bagai. Kemudian yang ketiga adalah mereka diberi isteri. Diberi isteri. Sebab itu Imam Fakhrul Razi dia kata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dia bagi menghimpunkan 3 kelazatan kepada kita. Kelazatan yang pertama adalah kelazatan, dia kata maskan, tempat tinggal. Duduk dalam syurga dengan serba keenakan. Yang ketiga, kita dapat kelazatan makanan, mat'am, disediakan makanan. Yang ketiga, kita disediakan mangkah, tempat berkahwin. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan 3 benda kelazatan yang dihimpunkan dalam ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Ini janji kepada orang-orang yang beriman. Baik, dalam ayat ini juga mereka diberi syurga-syurga yang mengalir di bawahnya. Jadi para ulama menyatakan bahawa di dalam syurga yang nak dimaksudkan sungai mengalir ini adalah sungai-sungai, sebagai ulama kata sungai yang tak ada longkang, tak ada parit, yang bukan digali. Anna anhar al-jannah laysat fi akhadidah, bukan daripada longkang-longkang, parit-parit yang digali. Innama tajri ala sathil jannah, tapi ayak sungai di syurga itu mengalir di atas bumi biasa, bumi yang rata. Mundabitah biqudrati, makna dia mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Haitsu syaa ahla, di mana penghuni-penghuni nak saja nikmati air daripada sungai tersebut, air itu akan mengalir dengan kekuasaan kudrah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebahagian daripada riwayat yang dipegang oleh ulama. Mana air yang mengalir di syurga ini tidak ada longkang. Sungai-sungainya tidak ada longkang.
Jadi dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Apabila depa diberi rezeki ruziqna, kata ulama, rezeki ini yang nak dimaksudkan di sini adalah mutasyabihan. Ini adalah sama dengan apa yang dimakan di dunia. Sama, rupa je sama, warna dia sama, tetapi rasanya adalah berbeza. Itu satu pendapat ulama. Yang kedua, ada ulama menyatakan bahawa diberi makan pagi makan makanan yang sama, petang makan makanan yang sama, tetapi rasa juga adalah rasa yang berbeza-beza. Setiap kali makan rasa lain, setiap kali makan rasa lain, setiap kali makan rasa lain. Itu yang dikatakan dengan kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihat. Jadi penghuni syurga kata, yang ni kami dah dapat dah pagi tadi. Tapi bila makan rasa berbeza. Itu nak kata kelazatan mat'am, yang seperti mana Imam Fakhruddin Ar-Razi menceritakan. Yang ketiga, kenikmatan azwajan mutatahhir, isteri-isteri yang bersih suci. Para ulama menyatakan bahawa yang nak dikatakan dengan mutatahhir, mutahharah sini adalah suci daripada segala najis, zahir dan batin. Suci daripada dosa, suci daripada haid, suci daripada nifas, suci daripada kahak dan peluh dan sebagainya. Ini merupakan satu, orang kata apa, mubalaghah, nak kata sucinya azwaj, isteri-isteri yang dipersembahkan di dalam syurga. Baik itu para ulama menyatakan bahawa Imam Mujahid, dia menyatakan bahawa yang nak dimaksudkan mutahharah ini, dia kata wala yabulna, orang yang duduk dalam syurga ini tak kencing, wala yatarawatna, tidak buang air besar, wala yalidna, tidak beranak, wala yahidna, tidak mengalami haid, wala yumnina, tidak mengeluarkan air mani, wala yabsuqna, tak meludah, tak ada air liuk, kahak untuk meludah. Kemudian azwaj, isteri-isteri. Dalam bahasa Arab, sebahagian ulama kata isteri pun dipanggil zauj, suami pun dipanggil zauj. Sebahagian ulama lain, dia kata isteri panggil zauj, isteri panggil zaujah, suami panggil zauj. Ada perbezaan. Perbezaan di segi kalimah. Tetapi azwaj di sini berdasarkan kepada hadis adalah sama ada wanita-wanita yang ada di dunia dijadikan isteri kepada penghuni-penghuni syurga yang soleh, dan ada isteri-isteri di kalangan hurul aini. Ya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, likulli imri'in zaujatan, bagi setiap orang, setiap orang lelaki yang masuk ke dalam syurga ini ada zaujatan, dua isteri. Satu isteri daripada dunia, yang kedua adalah daripada hurul ain, bidadari. Tapi dalam hadis yang lain dia kata likulli mri'in, setiap daripada orang lelaki yang masuk syurga dia akan dapat dua isteri daripada hurul aini. Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya dia menyatakan bahawa
Ada juga pendapat ulama menyatakan bahawa salah seorang adalah isteri yang ada di dunia. Seorang lagi adalah hurul aini. Nah, itu adalah paling akal. Maksud paling akal ni, paling sikit orang yang dapat isteri di dalam syurga. Bahkan kalau di dalam Hasyiah Sawi, dia ada menyatakan bahawa Imam Sawi menyatakan bahawa dia kata sebahagian daripada orang yang mendapat habuan di akhirat ni, dia kata waqad warada anna kulla rajulin yatazawwaju bi 4,000 bikrin. 4,000 daripada anak dara dalam syurga. Wa 8,000 dan 8,000 daripada hamba-hamba ataupun pelayan-pelayan di syurga. Wa 100 daripada hurul aini dan 100 daripada hurul aini. Itu balasan-balasan. Namun para ulama menyatakan bahawa kenikmatan syurga ini adalah benda yang gaib, yang tidak boleh diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahlah kepada Allah. Nah, berapa banyak pun nikmat yang Tuhan nak anugerahkan kepada kita. Itu berkaitan dengan hurul aini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa kalau kita nak menikmati syurga untuk mendapat hurul aini yang bersih, suci daripada segala dosa dan noda, maka orang yang nak masuk syurga juga mesti bersih daripada dosa. Jadi dia nak masuk syurga, orang yang duduk dalam syurga ni adalah orang yang bersih daripada dosa. Bila bersih daripada dosa, dia akan dapat habuan nikmat-nikmat orang yang tak ada dosa. Jadi untuk mendapatkan nikmat itu, kita kenalah berusaha untuk membersihkan diri kita. Nah, menjauhi daripada hawa nafsu, syahwat, untuk kita tempatkan diri kita di dalam syurga. Sebab apa? Sebab Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahawa tarakal hawa miftahul jannah. Meninggalkan hawa nafsu itu adalah kunci untuk masuk ke syurga. Yang kedua, Ibnu Mas'ud kata, sebab apa kita kena meninggalkan hawa nafsu, berusaha? Nah, sebab dia kata antum, kalian, fi zamani, pada satu zaman, ini zaman Ibnu Mas'ud, yakudul haqqul hawa, yang mana kebenaran memandu kepada hawa nafsu. Wa sayati zamanun, akan datang satu zaman, yakudul hawa, hawa nafsu akan memandu haqqa, kebenaran. Fa na'udzubillah min zalika zaman, maka marilah kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada zaman tersebut. Zaman mana? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, berdasarkan kepada ayat ini, untuk dijanjikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di syurga semua orang boleh kahwin dua. Kalau di dunia tak berani, sabar Ustaz, buat amal elok-elok, tunggu di syurga. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Tuhan dah janjikan tiga-tiga nikmat ni, mesti ada perasaan takut daripada nikmat-nikmat itu kekal ataupun tidak. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita kekal ataupun tidak bersama dengan kita. Maka ayat yang terakhir dalam ayat ini, wahum fiha khalidun. Wahum fiha khalidun, sedang mereka pula kekal dalam selama-lamanya. Ini menunjukkan bahawa
Bila kita masuk syurga, syurga itu tidak fana. Syurga itu adalah kekal. Nah, orang di dalamnya adalah kekal, menikmati keindahan dalam syurga. Wa hum fiha khalidun. Kemudian ayat yang seterusnya, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaqulu namadha aradallahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda-benda ini? Maka Allah menjawab, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan ini, dan akan menjadikan banyak orang yang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan ini melainkan orang-orang yang fasik. Maka dalam ayat ini para ulama menyatakan bahawa sebab turun ayat ini kerana orang-orang munafik. Orang-orang munafik bila Allah buat turun ayat yang berkaitan dengan ayat yang kita baca yang sebelum ini, au qasayyibin minas sama' dan sebagainya tu, hujan turun, bakar kayu api, buat perumpamaan. Allah buat perumpamaan itu, maka depa mengejek-ngejek. Depa kata Allah Maha Tinggi, tapi Allah buat perumpamaan ini memang tak layaklah bagi Allah. Maka turun ayat ini menjawab balik apa saja ejekan depa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, orang Yahudi, Allah umpamakan orang-orang musyrikin yang sembah berhala. Allah umpamakan bahawa kalau nak meruntuhkan berhala mereka tu, cukup dengan Allah hantarkan zubab, lalat saja, boleh tawan berhala, boleh runtuhkan berhala. Kemudian dengar kepada orang Yahudi gelak. Maka Allah turunkan ayat ini nak jawab balik segala ejekan mereka tu, untuk menyanggah balik apa yang mereka faham. Nah, maka Allah turunkan ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak ada tegahan bagi Allah. Allah tidak malu untuk yadriba. Yadriba ni menzahirkan, menunjukkan, memperumpamakan. Nah, satu masalan, ma ba'udatan. Ba'udah ni nyamuk. Ba'udah nyamuk. Nah, sekok nyamuk. Jamak dia ba'udun. Nah, jadi ba'udah ni sekok nyamuk. Fama fauqaha, dan yang lebih daripada nyamuk pun Allah boleh buat perumpamaan. Lebih daripada, besar daripada nyamuk, lalat. Lagi apa lagi dalam Quran sebut? Apa nama? Semut. Lagi apa? Lebah. Kemudian labah-labah. Allah boleh buat. Fama fauqaha ni boleh buat lebih perumpamaan, lebih binatang-binatang yang lebih besar daripada nyamuk. Jadi bila orang mukmin dia dengar perumpamaan yang Allah bagikan tamsilan dalam Al-Quran, fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq, maka depa terus beriman, depa kata
Ini adalah kebenaran tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kufur, depa kata apa? Fama aradallahu bihadza masalah. Tuhan buat apa masalah benda-benda yang macam ni? Benda-benda yang remeh. Jadi Allah kata yudillu bihi kathiran, dengan perumpamaan ini banyak orang yang menjadi sesat. Wa yahdi bihi kathira, dan banyak orang yang mendapat hidayah daripada perumpamaan ini. Wa ma yudillu bihi, tidaklah sesat illal fasiqin, melainkan orang-orang yang fasik. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menempeleng golongan-golongan yang memperejekkan tamsilan-tamsilan yang Allah berikan di dalam ayat ini. Sebab apa Allah datangkan contoh-contoh ba'udah? Nyamuk. Sebab nyamuk ni benda yang kecil, yang halus. Kalau kita nak tengok kehidupan nyamuk ni, kena pakai kanta. Walaupun benda yang kecil. Jadi kehidupan nyamuk ni, kalau orang kesihatan dia tahulah. Ada spesies dia hampir-hampir berapa? Lebih pada ratus-ratus nyamuk. Ada yang bahaya, ada yang tak bahaya. Dan kelebihan nyamuk ni, dia punya sistem macam orang bedah orang sakit. Mulut dia. Bahkan kalau kita baca buku-buku berkaitan dengan nyamuk ni, dia di mulut dia tu ada 6 pisau. Dia toreh, untuk toreh kulit orang tu, hisap darah tu, dia ada 6 pisau. Kemudian sebelum dia nak hisap tu, dia sembok dulu sejenis cecair tu supaya orang yang kena tu tak rasa apa-apa. Kan kadang-kadang nyamuk ketik kita tak rasa apa, tengok-tengok darah dah. Itu nyamuk. Dia ada 2 sayap, 6 kaki. Kemudian yang hisap darah ni adalah hanya nyamuk betina. Nyamuk jantan tak hisap darah. Sebab apa? Sebab dia nak melahirkan, nak mengawan, nak bertelur. Dia kena hisap darah. Sebab dia nak sedut protein untuk menghasilkan telur. Kemudian hayat nyamuk ni pula, berapa paling lama? Tak kurang daripada 4 hari ataupun seminggu. Selebihnya adalah lebih kurang dalam sebulan. Itu nyamuk. Dia boleh terbang lebih kurang 1.5 kilo, sehingga paling-paling boleh jauh 2.5 kilo. Dia tak boleh pergi jauh. Kemudian berat dia lebih kurang dalam 2 GM. Berat mana? Timbang tengok. 2 GM. Sebab tu dia kisah hantu dengan puteri apa tu? Puteri Gunung Ledang minta 2 dulang nyamuk, nak cari mana? Itu Tuhan nak tamsilkan bahawa benda yang kecil saja. Benda yang kecil supaya kita perhati. Yang pertama nak perhati tentang apa? Wahdaniyatullah. Ketunggalan Allah dalam af'al, dalam perbuatan Allah. Allah mampu. Hanya dia yang mampu jadikan benda walaupun sekecil-kecil benda. Yang kedua nak menunjukkan tentang kudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja dalam ayat ini. Jadi Allah buat cukup lengkap dah. Bila nyamuk banyak, kita tak perlu semok riset dah. Sebab nyamuk ini dia menjadi habuan apa? Habuan dragonfly. Tu apa dia panggil apa? Kita panggil patung. Pepatung dia makan nyamuk. Jadi Tuhan buat elok dah. Ada mangsa, ada pemangsa. Jadi kita saja yang duk guna riset dan sebagainya. Tapi Tuhan buat cukup elok.
Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah dia kata dalam ayat ini dilalah yang pertama ala wahdaniyatullah ta'ala. Menunjukkan tentang wahdaniyat ketunggalan Allah dalam mencipta menjadikan sesuatu. Yang kedua Imam Qushayri kata dia kata dalam ayat ini dalil ala qudratil khaliq, kekuasaan Allah yang maha mencipta. Jadi kita kena perhati, kena tengok, nah? Dalam ayat ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada dua perkataan yang Allah gunakan. Yang pertama yudhillu. Yang kedua yahdi. Menggunakan, kalau orang yang mengaji dalam bahasa Arab, sirah ni dia panggil fi'al mudhari'. Jadi fi'al mudhari' ini menunjukkan sesuatu benda yang tajaddud dan mustamir, yang berterusan. Kalau orang itu disesat, maka sesatlah. Kalau diberi cahaya petunjuk, maka dia akan tajaddud, istimrar sampai kepada hari kiamat. Maka dalam ayat ini Allah nak memperumpamakan bahawa Allah berkuasa, Allah maha tunggal dalam mencipta, menjadikan setiap sesuatu. Kalau hampa tidak beriman, maka hampa akan sesat. Kalau hampa percaya dan beriman, maka kalian akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada martabat yang lebih tinggi. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Nah, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan dengan sebab perbandingan ini melainkan orang-orang menjadi hidayah, melainkan orang-orang yang fasik saja tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang fasik? Orang fasik ini adalah orang yang melakukan maksiat dan terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud orang fasik. Huwa kharijun 'anil ta'ah, orang yang terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut perkataan fuwaisiqah. Fuwaisiqah ni adalah benda-benda, binatang, serangga yang melakukan kerosakan. Jadi orang yang fasik adalah orang yang melakukan kerosakan. Nah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fuwaisiqah khamsu fawasiqu yaqtalna fi hilli wal haram. Nabi kata 5 binatang fawasiq yang pemusnah, yaqtulnya fil hilli wal haram, boleh bunuh sama ada dalam tanah halal ataupun tanah haram, waktu berihram ataupun tidak. Yang pertama al-ghurab. Ghurab ni burung gagak. Yang kedua hida'ah. Hida'ah adalah burung lang. Nah, kita duk panggil macam sewah tu, aduk menyamak tu. Yang ketiga boleh bunuh wal aqrab, kalau jengking. Yang keempat adalah al fa'ratu. Fa'ratu ni tikus. Jadi tikus kita boleh bunuh. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wal kalbul aqur. Anjing-anjing liar. Boleh kita bunuh. Jadi dia termasuk dalam fawasiq. Binatang-binatang yang melakukan kerosakan, perosak, boleh dibunuh. Jadi nak kata fasik dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kerosakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fasik ada dua. Fasik yang boleh mendatangkan kekufuran, macam dalam ayat ini. Kedua, fasik yang tidak terkeluar daripada Islam tetapi menyebabkan si pelaku mendapat dosa daripada kelakuan yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan.
Ayat yang seterusnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Alladzi, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang merombak atau mencabuli perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, sesudah dipersetujui dengan memutuskan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi, mereka ialah orang-orang yang sungguh-sungguh rugi. Maka dalam ayat ini Allah nak ceritakan berkaitan dengan satu golongan manusia, yakni orang-orang ahli kitab. Dia melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia janji nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingkar. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Yang kedua, bila Tuhan suruh dia melakukan kebaikan, dia ingkar. Yang ketiga adalah dia melakukan kerosakan di atas muka dunia. Ini ciri-ciri tiga orang-orang fasik dan orang kafir yang Allah lanjutkan penceritaan dia. Orang kafir ni yang pertama, dia melanggar perjanjian dengan Allah. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka telah melakukan yang quduna ahdi, mereka ingkar, mereka merombak perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka menentang apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amara Allah, itu an yusala, Allah suruh hubungkan tali persaudaraan. Mereka bermusuh-musuhan. Kemudian Allah suruh jangan membezakan di antara Nabi dengan Rasul. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini, bila Nabi itu diutuskan daripada kaum mereka, maka mereka ikut. Tapi bila diutuskan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, mereka ingkar, tidak mau ikut. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusala. Yang ketiga sifat mereka adalah yufsiduna fil ardi. Mereka membuat kerosakan di muka dunia. Kerosakan yang macam mana? Satu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerosakan akidah. Yang kedua, bila orang nak beriman, mereka menghalang orang lain supaya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, macam orang-orang musyrikin. Ada orang yang beriman kepada Nabi, dia halang. Orang Yahudi bila nak beriman kepada Nabi, dia halang. Buat berbagai-bagai propaganda. Jadi inilah tiga jenis yang Allah lanjutkan, tiga perbuatan atau tiga perangai, tiga sifat orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Yang pertama adalah tidak tunai janji. Yang kedua, memutuskan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melakukan kerosakan di atas muka dunia. Ayat yang seterusnya, yang terakhir pada malam ini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tergamak kufur, mengingkari Allah, padahal kamu dahulu mati belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Maka dalam ayat ini sebenarnya Allah nak
istihza. Apa istihza? Nak menghina orang-orang yang tidak beriman ini. Nah, sebab wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa, bagaimana? Takfuruna billah, kalian kufur kepada Allah. Wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu mati. Tapi dalam ayat ini bukan maksud mati ini mati betul tak? Mana kamu duduk di alam arwah tu, tak lahir lagi. Amwata, tak ada lagi. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Maksud dia, setelah ayah dan mak kamu berkahwin, kamu jadilah setitis mani, kemudian jadilah segumpal darah dan sebagainya, kami campakkan nyawa, hiduplah. Tsumma yumitukum, kemudian lepas kamu hidup, kami matikan kamu. Bila? Bila sampai ajal. Tsumma yuhyikum, kemudian hidupkan kamu balik. Bila hidupkan balik? Selepas alam barzakh, alam kubur, tiup sangkakala yang kedua, maka dibangunkan di hari kebangkitan. Yaumul ba'thi dipanggil. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada dialah kamu kembali. Bila? Bila nak dihisapkan kita. Maka di padang mahsyar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat, maka dalam ayat ini Allah nak menyatakan bahawa nak beri ancaman. Nah, nak mengejek-ngejek orang-orang yang tidak beriman ni. Yang pertama dia kata amwata, mati yang pertama itu adalah nutfah ataupun mudghah, setitis air mani, segumpal darah. Kamu tak ada lagi waktu tu, baru jadi setitis air mani. Fa ahyakum, kami hidupkan kamu dengan Allah tiupkan ruh. Waktu dia duduk dalam perut mak dia tu, duduk dalam rahim, ditiupkan ruh. Tsumma yumitukum, kemudian mati. Tsumma yuhyikum, kemudian dibangkitkan semula selepas alam kubur. Tsumma ilaihi turja'un, yakni kemudian kepada Allah kamu kembali, yakni untuk menerima balasan baik ataupun balasan buruk. Maka dalam ayat ini Allah nak menyatakan bahawa yang pertama, kita tengok, nah, amwata fa ahyakum. Ada huruf fa tak? Ada huruf fa. Maka dalam ilmu bahasa Arab, huruf itu dipanggil huruf ataf. Fa. Kemudian Allah kata fa ahyakum tsumma yumitukum. Ada perkataan summa. Summa itu juga dalam bahasa Arab huruf ataf. Huruf ataf ni nak menggabungkan jumlah yang belakang dengan jumlah yang kemudian. Kalimah yang belakang dengan kalimah yang kemudian. Dan nak sambung ayat penyambung. Tetapi pasal apa dalam yang pertama Tuhan kata fa ahyakum, kemudian yang kedua Tuhan kata tsumma yumitukum, menggunakan summa. Dalam bahasa Arab dia ada rahsia-rahsia dia. Yang pertama Tuhan guna fa sebab nak kata selepas mana bercantumnya mani mak dengan ayah itu, jadilah segumpal darah, terus Allah tiupkan ruh. Segera tiupkan ruh untuk hidupkan kamu. Nah, itu digunakan sebagai tertib. Contoh, kita kata Cik Alias keluar daripada surau ini kemudian Zaidun, kemudian Zaid. Mana lepas pada Cik Alias keluar, terus Zaid keluar. Itu dia punya tertib. Lepas titik saja mani, terus dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yumitukum. Summa ini litertib walitarahi. Cik Alias keluar, summa Zaid. Keluar lama, demi semayang lebih kurang dalam 15 minit, setengah jam, barulah Zaid keluar. Tarahi. Bermakna kata, lepas Tuhan kan hidup, fatrah, menggunakan summa ini, fatrah hidup di dunia ni panjang. Ada waktu.
Tuhan bagi akal, Tuhan bagi apa, suruh buat kerja dulu, suruh beramal dulu. Mana tempoh dia adalah panjang, baru Tuhan matikan. Kemudian bila matikan, duduk alam kubur pun ada tempoh dia, summa juga. Selepas tempoh yang lama, baru Tuhan bangkitkan kita ke alam akhirat. Sebab itu perbezaan di antara penggunaan Allah huruf fa dengan summa dalam ayat ini. Nak kata setiap perbuatan Allah itu ada yang segera dan ada yang Tuhan bagi tempoh dulu untuk kita hidup di dunia ini. Itu adalah antara penggunaan-penggunaan di segi bahasa yang Allah gunakan dalam ayat ini. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita akan sambung dengan ayat yang seterusnya, ya huwallazi khalaqakum, insya-Allah pada majlis yang akan datang. Jadi setakat itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.